Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Telah berkata Imam al-Allamah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Wahai gulam, bicara dengan lisan sahaja tanpa diikutkan dengan amalan hati tidak akan mendekatkanmu kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala walaupun selangkah pun. Pokoknya bergantung kepada apa yang diucapkan hati. Dekat itu ialah dekat batin. Amalan ialah amalan rohani dengan menjaga batasan syariat pada anggota badan dan tawaduk kepada Allah Azza wa Jalla dan para hamba-Nya. Barang siapa yang mengira dirinya berharga, maka dia tiada punya harga. Barang siapa yang mendedahkan amalannya kepada manusia, maka tiada berguna amalannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amalan patut dilakukan di masa khalwat, bukan didedahkan di hadapan mata ramai, kecuali yang fardu sahaja yang memang mesti didedahkan. Jika engkau telah berpenat lelah mengukuhkan asas akidah, maka itu sangat berguna ketika engkau mendirikan binaan di atasnya. Sebab jika binaannya runtuh atau rosak, mudah engkau naikkan binaan yang lain di atasnya. Sebab asas binaan itu kuat. Begitu pula dengan asas amalanmu itu. Asas amalan itu ialah tauhid, pengesaan Allah dan ikhlas. Barang siapa yang tiada punya tauhid atau ikhlas, tiada amalan baginya. Sebab itu hendaklah engkau memperteguhkan asas amalanmu dengan tauhid dan ikhlas. Kemudian barulah engkau bina amalanmu dengan daya dan kekuatan yang diberikan Allah, dan bukan dengan daya dan kekuatanmu sendiri. Tangan tauhid itulah yang membina amalanmu, bukan tangan syirik dan nifak. Orang yang mengesakan Allah, dialah yang diangkat amalannya kepada Allah, manakala orang munafik tidak. Ya Allah, ya Tuhanku, jauhkanlah kami dari sifat nifak dalam segala hal ihwal kami. Tuhan kami, berikan kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan selamatkan kami dari seksa api neraka. Muslimin dan muslimat sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian, Syekh Abdul Qadir Jilani menekankan betapa pentingnya bahawa setiap percakapan kita itu merupakan amalan hati kita. Bukan percakapan itu merupakan amalan akal kita, helah ataupun sekadar hiasan semata-mata. Ia adalah satu hakikat yang datang daripada diri kita. Bila hati seorang itu baik, maka perkataannya juga baik. Bila hati seseorang itu punya prinsip, maka perkataan juga menunjukkan prinsipnya. Supaya tidak berbalah dan berselisih antara hati dan perkataan. Kerana itu para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in begitu menekankan pentingnya antara perkataan dengan hati mereka suatu perkara yang sama.
Kerana mereka menganggap kalau hati berlainan dengan apa yang mereka katakan sebagai nifaq, munafik. Cakap apa yang ada dalam hati kita. Kerana itu sifat berterus terang, sifat bercakap benar, dan juga sifat-sifat baik yang lain datang daripada hati yang kuat. Tetapi bila hari ini amalan kita cuma amalan akal, maka kita melihat skema yang banyak, penipu-penipu yang banyak. Sebab percakapannya berdasarkan pada akal. Maka dia mencari kepentingan yang sementara, keuntungan yang seketika, tanpa mempedulikan agamanya. Akhirnya kita hidup pada zaman setiap orang bercakap dengan akal mereka, bukan dengan iman mereka. Bila setiap orang bercakap dengan akal mereka, apa yang berlaku? Masing-masing merasakan diri mereka betul. Masing-masing tidak mahu memperakui ilmu orang lain. Dan masing-masing ingin menjawab berbanding mendengar dan mengkaji. Yang didengarnya cuma untuk dijawab. Jauh untuk difikirkan, jauh untuk memahami. Kerana itu hari ini kita melihat setiap perkataan mahu dibantah. Setiap tutur kata mahu dipadamkan atau didiamkan. Maka hampirlah perkataan-perkataan orang baik tenggelam dek akal seumpama ini. Akhirnya kata-kata orang-orang ahlinya dibuang begitu sahaja. Para ulama bercakap tidak dipedulikan. Para ahli ilmu bercakap tidak dipedulikan. Kita hidup pada zaman setiap orang bercakap kerana mengikut akal mereka. Maka ini yang berlaku sebagai atau dinamakan sebagai i'jabul mar'i bi nafsihi. Iaitu setiap orang ujub dengan pandangannya. Dan ini yang ditakuti oleh Nabi SAW berlaku kepada umatnya. Bila masing-masing bercakap, merasakan akal mereka bijak. Mereka ada platform mereka akan bercakap. Akhirnya kata-kata yang baik dinilai dengan tidak baik. Kata-kata yang dalam maknanya dinilai secara permukaan. Kata-kata mempunyai makna yang memberi faedah, cuba ditwistkan menjadi makna yang tidak memberi faedah. Maka ini zaman fitnah. Oleh sebab itu penting hari ini kita kaitkan perkataan kita dengan hati kita. Orang yang bercakap kaitkan perkataan dengan hati. Orang yang mendengar kaitkan apa yang dia dengar dengan hatinya. Orang yang melihat kaitkan apa yang dilihat dengan hatinya. Kenapa hati itu tempat yang menunjukkan keikhlasan ataupun tempat yang penuh dengan kedamaian. Tapi akal itu ialah tempat penuh peperangan. Akal ialah tempat seorang itu berperang. Dengan perkataannya, dengan perkataan orang lain. Sebab itu kita lihat bila seorang bercakap, yang seorang lain nak menjawab, maka digunakan seluruh akalnya. Untuk mencari mana salah dan silap. Maka dibuang kebaikan. Hanya kerana melihat sisi-sisi kekurangan. Itu pun dia analisis oleh akalnya, bukan oleh hatinya. Oleh sebab itu penting, baik yang mendengar, baik yang berbicara. Biar apa yang kita katakan datang daripada keluhuran, keikhlasan hati kita, maka dia akan mempunyai nilainya, maka dia akan mempunyai kesannya. Kemudian kata Syekh Abdul Qadir, pokoknya ialah apa yang kita ada dalam hati kita. Asasnya. Kerana dekat itu ialah apa yang berada. Dekat sesuatu itu ialah dekat batinnya. Yang nilai sesuatu pada hati seseorang. Kalau kita tahu bahawa seorang bercakap dengan nada ketegasannya, memang itu datang daripada hatinya, kita tahu itu yang dekat dengan batinnya. Baik, bila kita sebut hati dan batin, dalam perbahasan sufi, bila sebut saja batin, itulah hakikat. Zahir itu menunjukkan gambaran. Selalu disebut perkataan batin. Zahir, ilmu zahir, ilmu batin. Yang ilmu hakikat. Dan hakikat seseorang dikenali dengan hatinya. Dan hati ini, dikatakan, perlu mendidik, perlu menjadikan lidah sebagai jambatan atau sebagai asas perbicaraan dia. Seorang tidak boleh membiarkan lidahnya bercakap apa yang tidak dikatakan oleh hatinya. Maka dia bercakap apa yang disebut oleh hatinya.
yang datang daripada kemurnian akidah, keikhlasan, atau sifat-sifat yang baik. Kemudian kata Syekh, amalan sebenar ialah amalan rohani dengan menjaga batasan syariat oleh seluruh anggota badan. Baik, amalan sebenar ialah amalan rohani. Ini amalan dalaman yang bukanlah sekadar melihat pada gambaran zahir. Ya, memang gambaran zahir itu perlu dilaksanakan, itu kewajiban. Tapi hakikat yang diperolehi daripada amalan rohani itu, baik sembahyang, itu zahirnya, segala pergerakan yang mesti dijaga. Maka hakikatnya ialah mengingati Allah. Maka ini yang disebut oleh Allah Ta'ala, aqimis salata lidzikri, tunaikan solat untuk ingat pada aku. Maka seorang yang cuma melihat kepada gambaran zahir solat lalu lupa mengingati Allah, maka dia tidak bersolat dengan maksud yang sebenar. Bukan bermaksud dia tidak bersolat maknanya dia kena qada. Tidak. Tidak ada ulama yang berkata demikian. Seorang yang lalai dan sembahyang kena qada balik. Tidak ada. Tetapi bercakap tentang bagaimana nilai sesuatu perkara. Nilai sesuatu perkara itu dilihat pada kerohaniannya. Umpama begini, seorang menjadi tetamu. Ya, gambaran zahirnya diangkat air, diangkat makanan, diangkat segala perkara yang diperlukan oleh tetamu. Blanketnya, bantalnya. Namun apa yang tetamu lihat? Tetamu melihat apakah tuan rumah ini menyediakan semua itu dengan keseronokan, kegembiraan, atau dengan tekanan. Yang menyeronokkan dia bukan apa yang disediakan, tetapi sikap tuan rumah itu sendiri. Kalau tuan rumah menunjukkan keikhlasan dia, menunjukkan kegembiraan dia, maka itulah terhasillah makna memuliakan tetamu. Tapi kalau sekadar angkat seluruh keperluan tetamu tapi dengan wajah yang masam, nampak kebencian, maka tetamu tak akan seronok. Tetamu tidak akan mengingati apa yang diberikan padanya. Sama juga dalam gambaran ibadat-ibadat kita. Yang nilai zahir itu penting, itu asasnya. Tapi hakikat sebenar ialah kerohaniannya. Atau kita sebut roh dia. Setiap sesuatu ialah rohnya. Macam kita sebut perkahwinan. Perkahwinan lelaki dan perempuan. Bukan sekadar masalah akad nikah, mas kahwin, tanggungjawab dan sebagainya. Isteri membantu, menolong suami dan sebaliknya. Tapi lebih melihat kepada rohani masing-masing. Apakah mereka melakukan kerana kecintaan, kerana kasih sayang, kerana rahmat, atau sebaliknya. Kalau tidak, nilai itu menjadi sia-sia. Nilai mas kahwin jadi sia-sia. Nilai majlis kahwin pun jadi sia-sia. Maka setiap sesuatu melihat amalan rohani. Yang ini melihat pada falsafah, pada maqasid, pada rohnya. Tapi tanpa mengabaikan yang zahir. Jangan kata, sembahyang ustaz pun kalau tak ingat Allah, tak guna juga, tak payah solat. Maka tak boleh, zahir itu penting. Kerana rohani mesti menumpang pada zahir. Umpama roh mesti menumpang pada badan. Roh tak mungkin ditumpang kat lain. Maka sebagaimana kita memang keutamaan menjaga rohani, maka tidak boleh abaikan fizikal. Kerana rohani terkesan dengan fizikal yang buruk. Fizikal yang tidak pernah dipedulikan. Kemudian kata Syekh Abdul Qadir Jilani, tawaduk kepada Allah dan kepada para hamba-Nya. Itu menjaga kerohanian, menjaga amalan zahir, dan merendah diri kepada Allah, merendah diri kepada hamba Allah. Kita merendah diri pada hamba Allah kerana ini perintah Allah. Bukan kerana menghina kita atau menghina diri kita depan manusia, kerana kita inginkan sesuatu daripada ini. Seorang anak merendahkan diri pada ibu ayah kerana perintah Allah. Seorang isteri merendahkan diri pada suami kerana perintah Allah. Dan rakyat merendah diri kepada para pemimpin kerana perintah Allah. Dan pemimpin juga begitu. Semuanya kerana perintah Allah SWT. Kalau kita merendah diri pada manusia kerana perintah Allah, tak ada orang yang terhina. Tapi kalau merendah diri tadi kerana kita menginginkan apa yang ada di sisi manusia, kita akan hina. Sebab itu kita kena beza seorang yang merendahkan diri kerana Allah atau kerana kepentingan. Kemudian kata Syekh Abdul Qadir, barang siapa merasakan dirinya berharga, dia tidak berharga.
Tuan-tuan, di dunia ini bukan waktu kita menilai kita siapa. Apakah saya wali? Apakah saya kutub, aqtab, autad? Apakah saya ahli syurga? Ini bukan waktu kita menilai diri kita. Ia waktu kita beramal. Nilaiannya bukan sekarang. Tuan-tuan, umpama kita meniaga. Tuan-tuan meniaga, datang pelanggan, tuan-tuan jual banyak barang. Setiap kali pelanggan datang, beli barang, bayar duit. Apakah setiap kali pelanggan bayar duit, tuan-tuan kira? Maksud saya ialah, dah, kira. Ada 400. Tak. Pelanggan datang, kira lagi. Kita mungkin kira duit yang diberi, tapi bukan sejumlah semua duit tadi. Duit tadi nak kira bila dah tutup kedai, kira. Tak mungkin bodoh orang. Tengah pelanggan-pelanggan datang, dia pun duk kira duit dia. Okey, tadi dia dah meniaga pukul 8, 9 pagi. Dah penuh ni. Kalau pelanggan datang lagi, dia pun jangan nak kira duit ni pagi tadi pukul 8, pukul 9. Maka yang datang ini akan terencat. Yang apa yang patut dibuat, biarkan duit tu datang. Nanti ditutup, dia akan kira. Kalau kira pun cuma memastikan jumlah yang dibayar, tapi bukan mengira semua tu. Demikian kesibukan kita dalam beramal. Jangan cepat kita menilai kita siapa. Buat amalan sikit, dah nilai siapa saya. Banyak mana amalan saya. Jangan. Terus beramal. Dan Syekh menekankan tentang jangan mendedahkan amalan kita pada manusia, kan nilainya mungkin akan jatuh atau ditolak. Dengan kata lain, amalan itu perlu dilakukan banyak secara khalwat, yakni bersendirian, melainkan amalan fardu. Kan itu kita lihat bagaimana Allah Ta'ala memuji orang-orang yang mengingati Allah dalam keadaan tersembunyi. Allah Ta'ala berfirman, innal ladhina yakhshawna rabbahum bil ghaib lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Sesungguhnya orang-orang yang takutkan Allah dalam keadaan ghaib, tersembunyi, bagi mereka keampunan Allah dan pahala yang besar. Sebagaimana Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Mulk ayat yang ke-12. Artinya orang yang menunjukkan takut Allah pada keadaan ghaib. Ya, depan orang tunjuk takut Allah ramai. Tapi ketika mana tersembunyi, dia menghalang diri dia daripada buat maksiat. Ketika mana tersembunyi, dia begitu tekun dalam buat ibadat. Ketika mana tersembunyi, dia begitu bersungguh-sungguh dan banyak melakukan ketaatan pada Allah. Maka orang inilah yang diberikan keampunan dan pahala yang besar. Kan itu kita lihat bagaimana Nabi SAW menyatakan, khairu salatil mar'i fi baitihi ilal maktubah. Sebaik-baik ibadat solat itu dilakukan di rumahnya, melainkan yang wajib. Kata rumah ini tempat tersembunyi amalan. Kan itu baginda SAW suka solat sunat di rumah. Tahajud baginda di rumahnya. Duha baginda di rumahnya. Witir baginda di rumahnya. Hatta solat qabliyah dan ba'diyah juga di rumah baginda SAW. Nabi solat qabliyah subuh di rumahnya. Dan Imam Ibn Qudamah Al-Maqdisi, beliau melazimi untuk solat qabliyah subuh di rumahnya. Selepas itu barulah beliau berjalan menuju ke masjid yang berdekatan. Kerana melihat kelebihan itu lebih utama. Hatta ketika mana beliau berada di Masjidil Haram di Mekah. Bila berada di Mekah, kita kan cenderung nak solat kat masjid lah. Tapi solat di rumah itu lebih afdal pada setengah pandangan ulama, sebagaimana pandangan Imam Ibn Qudamah. Dan bila kita lihat Rasulullah SAW solat di Madinah, Nabi solatnya di rumah dia, solat-solat sunat. Apakah rahsia solat sunat di rumah? Kan ia kerahsiaan. Kerahsiaan dalam ibadat. Sebab itu setiap kita perlu ada ibadat-ibadat yang kita rahsiakan. Untuk apa? Ini untuk mendidik hati, mendidik keikhlasan, dan mendidik muraqabatullah. Allah pandang kita. Kerana ramai orang melihat Allah cuma pandang dia waktu bersama dengan orang ramai, maka dia pun beragama dengan baik. Bila bersendirian, maka dia seolah rasa macam tak perlu dia beramal dengan baik. Dia lupa, inna rabbaka labil mirsad, Allah melihat. Lepas tu kita lihat bagaimana Nabi SAW menyebut, man istata'a minkum
an yakuna lahu khab'un min amalin salih falyaf'al. Siapa di kalangan kamu mampu menyimpan sebanyak mungkin amal solehnya, maka lakukan. Kata baginda SAW, siapa yang boleh menyimpan sebanyak mana amal solehnya, maka lakukan. Amal soleh dilakukan. Sehingga kata ulama, salah seorang ulama yang terkenal itu Rabi' bin Khaisab ataupun Khusayyim radhiyallahu ta'ala anhu. Rabi' bin Khusayyim seorang yang paling kuat menyembunyikan amalannya. Sehingga isterinya berkata, dia tidak akan menzahirkan mana-mana amalnya kepada orang ramai. Sehingga pernah satu ketika, seorang datang dalam keadaan dia membaca Al-Quran. Maka dia tutup Al-Quran dengan pakaiannya. Tutup. Sehingga orang tak tahu bahawa dia sedang baca Quran. Hatta isterinya sendiri pun disembunyikan. Ini Rabi' bin Khusayyim radhiyallahu ta'ala anhu, yang seorang tabi'in, yang disebut oleh Abdullah bin Mas'ud, "Lau ra'aka Rasulullah la habbaka." Kalaulah baginda sallallahu alaihi wasallam masih hidup dan melihatmu, nescaya dia akan suka padamu. Dia akan suka. Oleh sebab itu, bila kata Abdullah bin Mubarak, ya Allah mengangkat Imam Malik, kami tak nampak Imam Malik solat banyak, tidak juga ibadat. Maksudnya dia tak menzahirkan pada pandangan orang, melainkan kami tahu baik dalam hati dia. Oleh kerana itu, bila seorang menyembunyikan kebaikan-kebaikannya, maka apa yang diperolehi ialah pahala yang banyak, keikhlasan yang berganda dan lain-lain. Sebab itu tuan-tuan sekalian, pentingnya uzlah. Apa itu uzlah? Yang ini kita menjauhkan diri daripada ramai manusia. Kata Umar Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, "Khuzu bihazzikum minal uzlah." Ambil sebahagian besar waktumu untuk beruzlah. Ambil sebahagian waktumu untuk beruzlah. Untuk apa? Untuk baca Quran, untuk berzikir, untuk beristighfar, untuk kamu bermuhasabah. Sebab amalan-amalan ini menjadi bermakna ketika mana beruzlah. Tak mungkin kita dalam kalangan manusia, maka kita mampu untuk melakukan amalan itu dengan fokus. Khususnya tuan-tuan sekalian, kita tahu sebahagian agama kita dipengaruhi oleh sahabat, dipengaruhi oleh kawan-kawan kita. Kalau kawan kita baik, okeylah. Kalau kawan tak baik, Kali itu kata Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, "Al-uzlatu rahatun min khullatis su'." Uzlah itu penyelamat daripada bersahabat dengan kawan yang tidak baik, kawan-kawan yang jahat. Kerana sehebat mana pun agama kita, bila silap je kawan, habis. Silap kawan, kita mula jadi habis. Kita akan terjebak sama. Kerana itu kita selalu tekankan tentang pemilihan kawan. Itu kesempurnaan agama, sebagaimana pemilihan isteri dan suami kesempurnaan agama. Nak tengok sempurna agama seseorang, maka kita lihat kawan dia. Dia berkawan dengan orang yang baik, maka dia akan baik. Kalau sebaliknya, maka sebaliknya. Kan itu kata Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu, "Ni'mas sawma'ati rajul baituhu yakuffu fihi basarahu wa lisanahu wa iyyakum was-suq fa innaha tulhi wa tulghi." Sebaik-baik tempat untuk beribadat bagi seseorang itu di rumah dia. Kenapa? Ia rahsia. Dan kita pun tak peduli bini kita tengok ke, suami kita tengok atau tidak, anak-anak kita tengok. Ia rahsia. Benar-benar kita rasa bila ibadat di rumah, kita rasa bersendirian. Ia rahsia. Kemudian kata beliau lagi, yakuffu fihi, padanya, yang pada ibadat dalam rumah itu, akan menjaga pandangannya, lidahnya. Jadi beribadat dengan menjaga pandangannya. Tak perlu dilihat siapa-siapa. Kita bayangkan bila kita solat, misalnya solat sunat, depan orang kita solat, kita tengok orang tu bersembang, kita tengok orang tu buat tu, kita macam merakam perbuatan orang tu. Merakam. Berbanding kita solat sendirian di rumah, maka kita fokus pada solat kita. Maka di sini kelebihan-kelebihan di mana bila kita menyembunyikan amalan. Sebab itu para ulama menyebut sejumlah kelebihan bila mana amalan-amalan ini disembunyikan. Yang pertama kata mereka, ila as-sabat fil mihan wasyada'id wal fitan. Orang ni akan lebih utuh, lebih kukuh ketika mana diuji.
dan ketika mana dibadai dengan kesusahan atau fitnah. Kata orang yang cepat terpengaruh dengan fitnah, cepat lemah ketika ujian, kerana dia tak belajar untuk menyembunyikan amal-amal soleh dia. Kerana itu kata ulama, siapa yang kamu lihat dia mengadu lemah iman dia, ketahuilah kerana khalwat dia dengan Allah kurang. Seorang kata, Ustaz, saya iman saya ni tak kuat lah. Kerana kamu jarang bersendirian dengan Allah melakukan ibadat. Kalau orang yang senantiasa bersendirian dengan Allah melakukan ibadat, orang ni iman dia kuat. Dia tak tunggu nak buat ibadat dalam masjid. Kalau masjid tutup, dah habis dah ibadat. Masjid kena tutup lah bila Ustaz kita nak baca Quran, tak boleh. Kita nak zikir, tak boleh. Majlis ilmu, tak boleh. Dia cuma letak pada satu tempat. Dia lupa bahawa semua itu boleh dilakukan secara sembunyi. Semua itu boleh dilakukan di rumah dia. Dia lupa benda tu. Dia fokus pada satu tempat untuk menjadikan iman dia kuat. Sedangkan Islam tidak begitu. Oleh kerana itu kita kata ulama, kalau melihat seorang mengadu lemah imannya, ketahuilah khalwat dia dengan Allah kurang. Dengan bahasa lain, dia kurang menyembunyikan kebaikan dia. Kebaikannya cuma yang dipertontonkan. Dan di antara kelebihan seorang yang menyembunyikan ketaatannya pada Allah ialah al-quwwatu fit tarki syahwat. Dia punya kekuatan untuk meninggalkan syahwat. Tak kira syahwat apa. Tuan-tuan bayangkan orang berpuasa bersendirian dengan puasa bersama orang lain. Kalau ke mana orang lain tak puasa, dia puasa, dia kuat. Dia meninggalkan syahwat dia. Dan yang ketiga kata ulama, dia akan memperoleh kelazatan ibadat. Kalau kita beribadat depan orang, kelazatan kita memandang orang. Dan kelazatan kita pada pujian orang. Kelazatan itu kelazatan yang membawa penyakit. Umpama seorang makan makanan sedap, tapi lepas tu ada penyakit. Kena jantung lah, kena darah tinggi. Akhirnya tak boleh makan benda tu. Sama juga kita, kelazatan pujian manusia menyebabkan penyakit. Kita nak cari kelazatan yang tidak bawa penyakit, bahkan bawa kesembuhan yang banyak dalam derita kita dan sengsara kita. Maka ia kelazatan beribadat kepada Allah dengan sebenar. Macam mana dia peroleh? Dengan bersendirian. Dan yang ketiga, yang keempat kata ulama, dia akan mewujudkan cahaya pada wajah dan hati. Pada wajah ada cahaya. Lagi sembunyi ibadat dia, lagi bercahaya wajahnya. Lagi dia sembunyi, lagi dia bercahaya. Lagi sembunyi, lagi dia bercahaya. Demikian hatinya. Dan seterusnya kata para ulama, menyembunyikan amalan melapangkan dada. Insyirahus sadr. Tuan-tuan, orang buat amalan, dia nak dipuji, takut dikeji, orang ni serba salah. Serba salah, dia terpaksa posting, delete, posting, macam itulah hidup dia. Kenapa? Kerana dia mengharapkan pujian-pujian manusia. Pantang dikeji, dia mula mencaci. Pantang dikeji, dia mula rasa terhina. Sebab dia tidak ada asas yang kuat. Kerana bila seorang melakukan amal kebaikan, bersendirian, tersembunyi, maka Allah akan lapangkan dada. Kadar mana lapang dada, kadar dia menyembunyikan amal-amal. Makin banyak kita menyembunyikan amal-amal soleh kita. Terutamanya amalan-amalan yang kita tahu ni, kalau belas ni bom puji kita. Tapi kita menyembunyikannya demi mencari keredaan Allah Ta'ala. Sebab itu pernah diceritakan, bila Talha bin Ubaidillah siap malam dia tengok Umar Al-Khattab pergi ke rumah seseorang. Dia masuk and then dia keluar. Maka Talha bin Ubaidillah, sahabat Rasulullah, nak tahu Umar buat apa. Waktu itu Umar khalifah. Tapi dia masuk rumah seorang perempuan, kemudian dia keluar. Masuk, kemudian dia keluar. Maka Talha akhirnya mengambil keputusan pergi masuk rumah tu. Bila masuk rumah tu, tiba-tiba didapati seorang perempuan buta dan tak boleh bergerak. Muq'adah atau muq'idah. Terlepek dah. Maksudnya memang tak boleh gerak, macam kita sebut stroke lah. Dah tua sangat, batu buta. Lalu kata Talha bin Ubaidillah radhiyallahu ta'ala anhu, makcik nak tanya,
Ada seorang selalu masuk tu. Dia buat apa? Makcik ni, dia tak kenal ini Umar Al-Khattab. Amirul Mukminin, Khalifah. Dia tak kenal. Lalu kata makcik tua yang buta ni, dia selalu datang untuk memenuhi keperluanku, makan minumku dan membuang najisku. Aku berak kat sini, dia buang. Dia selesaikan, dia uruskan aku dan dia buang najisku. Lalu Talha berkata, ya Allah, aku cuba untuk membongkarkan keaibannya. Atharatu Umar attabi'uha. Apakah aku cuba nak cari kesalahannya, kesilapannya? Walau dia melakukan satu amal yang luar biasa. Dia Umar Al-Khattab, dalam keadaan dia khalifah, dia melayang perempuan yang tidak mengenalinya. Kan dia tak perlu mengharapkan dikenali. Sebab orang yang ingin dikenali kerana lemah agamanya. Dan kerana lemah hatinya. Kerana itu dia mahu dikenali. Sebab dengan cara orang kenali dia, dia mampu bertongkat dengan apa? Dengan kenalan orang padanya. Tuan-tuan, kita bertongkat kepada pertolongan Allah. Kita bersandar kepada Allah Ta'ala. Tapi ada orang bersandar pada manusia. Maka tak ada manusia ni, maka dia kata kalau tak ada manusia, siapalah kita. Macam kita selalu dengar dunia-dunia artis bercakap, kalau tak ada peminat, siapalah kami. Ya benar, bila peminat buang dia, maka memang dia tak ada apa-apa. Tapi kalau dia berkata, kalau tak ada Allah, siapalah kami. Selalu kita dengar ungkapan orang-orang selebriti atau sebagainya, dia kata, kalau bukan peminat, siapalah kami. Akhirnya kita lihat pada usia tuanya, dia buang peminat. Semua. Artis, dia ada zaman popular, akhirnya dia buang. Yang sebahagian dipenjara kerana skandal itu, kerana itu dan ini. Akhirnya dilupakan dengan mudah. Sebab dia melihat kemuliaannya kerana adanya orang. Ya, walaupun dia kata dia tak niat apa-apa, tapi percakapan itu membahayakan. Kalau tidak kerana awak, siapalah saya? Tak. Kalau tidak kerana Allah, siapa kita? Kita tak ada apa-apa. Pujian manusia ini kerana izin Allah pada dia. Oleh sebab itu, kita jangan meletakkan wujudnya kita kerana manusia. Wujudnya kita kerana Allah. Keberadaan kita kerana Allah. Kita berada pada kedudukan ini kerana Allah SWT. Bukan kerana manusia. Oh, kerana orang menyokong saya lah, saya begini. Tak. Kita tak perlukan itu. Kita perlukan Allah dalam hidup. Itu yang membahagiakan kita. Kemudian di antara kelebihan orang-orang yang menyembunyikan amalan, at-taufiq fil qawli wal amal. Dia sentiasa mendapat taufik dalam perkataannya, dalam amalannya. Itu hebat orang sembunyikan amal. Maka dia sentiasa mendapat ilham buat baik. Kalau orang yang buat amalan semua nak tunjuk ke orang, akhirnya dia terhenti kebaikannya. Dah tak ada benda dah nak buat. Tapi orang yang melakukan keikhlasan dan beramal, sentiasa dia dipandu untuk dia buat baik. Kerana itu orang ni, tuan-tuan, tak pernah berhenti buat baik. Orang tahu ke, orang tak tahu ke, orang ada ke, orang tak ada, dia tak berhenti sampai malaikat maut menjemputnya ke syurga. Sehingga malaikat rahmat membawanya ke syurga. Ini kelebihannya. Dan para ulama menyebut lagi kelebihan orang yang menyembunyikan amalannya, maka pahalanya lebih besar. Dan kesannya lebih nampak. Pahala besar, kesan nampak. Ya, memang setiap orang bila dapat pahala, dia ada kesan. Sebagaimana tuan-tuan bila dapat duit, tuan-tuan ada kesan tak bila dapat duit banyak? Kita dapat kesan orang tu, bila duit dia makin banyak, kita nampak kesan dia. Jam tangan dia dah mahal harga, kereta dia dah lain, rumah dia pun dah besar. Kenapa? Kesan duit banyak. Orang kesan duit banyak, tuan-tuan akan nampak buat apa yang dia belanjakan. Dia mula tak berkira duit banyak. Dan demikian orang pahala banyak. Pahala banyak itu beri kesan pada hidup dia. Kita akan nampak dia ceria, gembira, tenang, damai. Bukan sekadar dia damai, kita tengok muka dia pun kita damai. Kita tenang tengok muka dia. Kita tengok muka dia pun kita dapat ilmu. Kita dapat ilham. Tengok muka pun kita akan jadi kuat keazaman. Maka ini orang-orang yang Allah berikan kesan. Kalau saya sebut tadi, seorang bila duit banyak, nampak kesan hidupnya berubah. Seorang pahala banyak, juga kesan hidupnya berubah. Ya, bukanlah maksudnya dia akan buat banglo juga. Kesan dalaman dia. Dan juga, seorang yang melakukan kebaikan secara berkhalwat ini, dia menjadi simpanan yang terbanyak di hari akhirat kelak.
Dia ada simpanan. Sebab itu kita lihat bila 3 orang lelaki yang terperangkap dalam gua, dan dia tahu dia tak boleh selamat, melainkan apa? Dengan menyebut amal soleh yang paling Allah redha, nak simpanan dia. Maka dia pun bertawassul dalam doanya dengan amal soleh yang tersimpan tadi. Yang ketiga, amal soleh tak ada orang tahu. Yang seorang tu kerana muliakan mak bapak dia. Yang seorang tu kerana muliakan pekerja dia. Yang seorang tadi kerana menolak, menahan diri daripada berzina. Dan orang tak tahu. Maka mereka mengeluarkannya sebagai satu simpanan waktu dalam kesulitan. Contoh kita kalau simpan duit. Fikir-fikir kita duit ni paling bermakna bila kita susah-susah lah. Kita simpan KWSP, EPF. Nanti kalau susah-susah kita keluarkan. Tentang pahala juga begitu. Sebagai amal soleh kita ini. Penyelamat kita. Kerana itu waktu kita dalam kesempitan bertawassul dengan amal soleh yang kita sembunyikan ini. Saya ada amal soleh tertentu, misalnya saya jaga mak saudara saya tanpa orang tahu. Saya bantu fulan bin fulan tanpa even dia tak tahu. Maka nanti kalau saya dalam kesempitan, keluarkan amalan ini dan doa. Ya Allah, dengan kebaikan amalku itu dan ini, Engkau bebaskan aku daripada musibah ini. Ini panggil rasid, simpanan. Dan kemuliaan kita katakan dalam melakukan amal-amal soleh. Kemudian lihat Syekh Abdul Qadir menyebut, asas tiap amalan ni 2. Akidah yang betul dan ikhlas. Contoh kalau akidah tak betul, maka amalan kita tak diterima. Dan kalau kita tidak ikhlas juga tidak diterima. Kalau kita ada 2 ni, akidah dan juga keikhlasan, andai kata ada amalan kita yang roboh, dia akan bangkit balik. Kita boleh bangunkan balik. Boleh bina balik. Dengan lebih kukuh insya-Allah ta'ala. Tetapi siapa yang tiada asas ini, maka tak berguna apa pun yang dibina di atasnya. Kemudian kata Syekh Abdul Qadir Jilani, ingat setiap kebaikan yang kamu lakukan, ia bukan datang daripada kekuatan kamu. Bukan sebab kita kuat, tapi datangnya kerana kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Maka yang menjadikan amalan kita ni mampu menjadi istiqamah kerana tauhid yang betul dan keikhlasan kita. Maka Allah yang menggerakkannya. Allah yang mengizinkannya. Maka siapa yang syirik dan nifak dalam amalan dan perkataan, maka tidak dibantu untuk melakukan amal soleh. Kerana itu kekecewaan orang munafik, orang kufur ini begitu tinggi sehingga membawa pada bunuh diri dan sebagainya. Orang beriman hatinya kuat, kebergantungannya pada Allah. Dia menunggu ajalnya, bukan dia menginginkan ajalnya kerana kebaikan yang ingin diperolehinya. Mereka orang munafik dan orang kafir, mereka takut akan ajalnya. Dan kalaupun mereka memilih mati kerana kecewa dengan kehidupan mereka sendiri, tanpa mengharapkan apa-apa di akhirat, berbanding orang-orang beriman. Oleh sebab itu, penting asas dalam membina kekuatan amalan itu tauhid kita, yang akidah, keikhlasan kita. Dan asas juga untuk kita menjaga diri kita daripada pengaruh dunia, pengaruh kawan-kawan, pengaruh benda-benda yang boleh merosakkan nilai beragama kita ialah menyembunyikan amalan. Contoh kita kena kira banyak mana amalan yang kita sembunyikan berbanding amal yang kita terang-terangkan. Biar kita ada satu checklist yang menjadikan setiap hari amal kebaikan kita lebih banyak disembunyikan berbanding yang terang. Kalau hari ni saya ada buat 2 amalan yang orang tahu, saya nak buat 3 amalan orang tak tahu. Kalau hari ni ada 5 amalan yang orang tahu, saya nak buat 10 amalan yang orang tak tahu. Akhirnya sampai peringkat saya lebih suka amalan yang saya sembunyikan berbanding amalan yang saya lakukan secara terang-terangan. Kalau sampai ke muncak itu, maka di situlah makin kukuh keikhlasan kita kepada Allah. Kerana itu Allah suruh kita bangun qiyamul lail. Ia waktu gelap malam yang tersembunyi. Kerana manusia benar-benar lalai dalam memerhatikan kita, kerana mereka semua sedang tidur. Hatta pasangan kita pun, dia tidur, dia cuma jenis sebelah. Asalkan bukan hantu depan dia, okey. Maka dia pun tak peduli ni pasangan ni solat berapa rakaat. Kerana dia dilekakan dengan tidur. Maka itu sebaik-baik amalan yang kita sembunyikan. Baik solat kita, baik sedekah kita, wasangka baik kita, pujian-pujian kita. Semuanya kalau kita mampu melakukan tanpa
dengan cara sembunyi kesannya besar. Bukan kita mendoakan kebaikan saudara kita tanpa diketahui olehnya. Yang disebut oleh Nabi SAW sebagai doa yang paling mustajab, mendoakan tanpa pengetahuan saudaranya, tanpa diminta olehnya. Kita dengar jadi sakit, kita doakan kesembuhan. Kita dengar jadi susah, kita doakan dia kelapangan. Kita dengar jadi dalam keadaan keperluan, kita doakan supaya dia dicukupkan. Maka doa ini yang malaikat berkata, walaka mithlu, dan kamu juga dapat seperti itu. Wallahu bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.